Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah kejohanan Polo Amal. Sepanjang 48 tahun, perkhidmatan televisyen Brunei RTB terus melalui evolusi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadi wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwatin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan berangkap menyaksikan kejohanan Polo Amal dan seterusnya berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah kejohanan. Juga berangkat menyaksikan kejohanan Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna. Juga berangkat Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim Tunku Temenggung Johor. Berlangsung di Royal Brunei Polo and Riding Club Jerudong, kejohanan dianjurkan pasukan Polo Brunei dengan kerjasama Persatuan Polo Diraja Brunei dan Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Major Jeneral Bersara Pengiran Haji Ibnu Basid bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong. Been a long time. 3 lots of 2 chucker games. Kerry with the ball, he's just gone wide and by the grooms and Gauchos in the foul, sadly. So that he's got plenty of Dalam perlawanan pertama, pasukan Sonic the Hedgehog yang diketuai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin menewaskan pasukan Pac-Man yang diketuai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Degadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dengan kiraan 1-0 dalam 2 cakar. And Prince Bahar hits a skying ball and it goes straight through the for you this afternoon. They're going to be meeting the same play. We're running into the centre of the field. It's captain forward. Prince Bahar's waiting, but he can't wait much longer. Those players, their left and their right. Opposing player, but his team finds the ball first. He's got some quick ponies there from Argentina. Can it be defended cleanly by Aziz? Pasukan Sonic the Hedgehog juga mencatatkan kemenangan 2-1 dalam 2 cakar ke atas pasukan Super Mario yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. It's Super Mario, the whistle's gone. Fantastic! Creating space. Now this is looking dangerous. Dalam satu lagi perlawanan, pasukan Pac-Man menewaskan pasukan Super Mario dengan kiraan 4-3 dalam 2 cakar. And it's taken through by Pac-Man. Shot a lovely swing. And it's racing towards the goal. Princess Azima again. Can she do it? She's reaching out her seat. She's going towards goal. It's the 30, 10, 10, goal!
Top wide players, he cut right and now he's cut left. He had the ball. Is he going to do a nice little trick shot? Casey saw the moment on the fling there from Super Mario team as he goes towards. We're in the 40 yards now. Long. He's going to send players up. He hits the ball, it scores. And it's a goal for Bashman! Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan hadiah kepada pasukan Blue dan Red, Royal Brunei Polo Junior Academy dan seterusnya berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah kejohanan polo amal. Pasukan Sonic the Hedgehog muncul juara, naib juara pasukan Pac-Man, manakala pasukan Super Mario di tempat ketiga. Baginda juga berkenan mengurniakan cenderahati kepada para pengadil perlawanan. Muhammad Bashir bin Hadi Afiq. Sementara itu, kejohanan Royal Brunei Polo Junior Academy juga diadakan semasa kejohanan Polo Amal 2023. Semasa kejohanan, pasukan Blue berjaya menewaskan pasukan Red dengan mata 3-2 dalam 2 cakar. He's making his way towards the goal. There's no one in front of him. 42 pengusaha makanan dan 20 gerai permainan menyertai Karnival Polo Amal anjuran pasukan Polo Brunei dengan kerjasama Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Bayaran masuk, hasil jualan serta kutipan sumbangan dari Karnival akan diberikan kepada Pusat Ehsan. Umat Islam diseru untuk sentiasa melakukan muhasabah diri bagi memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Muhasabah adalah menilai perbuatan diri sendiri sama ada amalan seharian, pekerjaan seharian atau tingkah laku seharian. Dalam Islam, muhasabah bertujuan memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesama manusia dan diri sendiri. Kepentingan muhasabah dalam memperbaiki diri kita adalah sebagai persediaan menghadapi kematian. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk muhasabah dalam memperbaiki diri semasa acara malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Tazkirah disampaikan oleh Awang Arif Fakrullah bin A. Ramli, Pegawai Ugama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Blyth. Turut mengimarahkan acara penuntut dan pegawai dari Pejabat Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir, ahli-ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah Masjid Pengiran Muda Abdul Matin Kampung Melaut serta Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blyth, belia dan Jemaah Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong serta warga Kementerian Hal Ehwal Ugama dan jabatan-jabatan di bawahnya. Buku antologi puisi Brunei Nepal terbitan Akademi Panggung Seri Utama Enterprise dengan kerjasama 10 penyair tempatan dan 10 penyair dari negara Nepal dilancarkan semalam. Buku berkenaan mengandungi 24 buah puisi dalam 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Nepal. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Buku antologi ini diterbitkan buat pertama kali dengan tujuan mengeratkan lagi hubungan penyair negara Brunei Darussalam dan Nepal melalui sastra.
Pelancaran diadakan di Rancangan Perumahan Negara, Lambak Kanan. Tiga graduan program Asian Tech dalam pengembaraan dan pelancongan tahun 2022 Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi bertolak ke Phuket, Thailand bagi mengikuti program Mobility TVET ASEAN Republic Korea ROK. Peserta akan mengikuti pembelajaran teori dan praktikal selama 12 minggu, termasuk 4 minggu latihan dalam industri. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, pengarah pendidikan teknik yang juga ketua pegawai eksekutif IBTE. Program Mobility TVET ASEAN ROK dibiayai sepenuhnya oleh Dana Kerjasama ASEAN ROK yang dihasrat mengurangkan jurang dalam kemahiran vokasional di ASEAN. Menimba ilmu yang lebih dan harap-harap dapat membawa ilmu ini ke Brunei Darussalam dan dapat membantu industri pelancongan di Brunei. Hari ini 9 Julai 2023 genap 48 tahun usia perkhidmatan televisyen Brunei, Radio Television Brunei RTB. Dengan lebih 4 dekad perkhidmatannya, RTB terus melalui evolusi. Sempena memperingati ulang tahun ke-48 perkhidmatan televisyen Brunei, berita perdana malam ini membawakan perkembangan siaran televisyen di negara ini. Bersama Zul Fadli Haji Kasim untuk laporannya. Sejak penubuhan perkhidmatan televisyen Brunei pada 9 Julai 1975, RTB terus mengharungi perubahan. Penghijrahan siaran sepenuhnya dari sistem analog kepada siaran digital HD pada 1 Januari 2018 menjadi pencapaian penting RTB ke arah mempertingkatkan kualiti teknikal siaran. Pada era maklumat digital ini, media dan teknologi telah berkembang dan bergabung dan kemudahan dalam bidang komunikasi iaitu internet yang juga dikenali sebagai Internet of Things, di mana adanya platform ini akses informasi yang terdapat melalui media tradisional seperti radio, televisyen dan surat khabar dapat diikuti dari jarak jauh dan seluruh negara. Selaras dengan peranannya sebagai wadah pembangunan, RTB terus mengungkayahkan pelbagai program tempatan dan antarabangsa dengan menerapkan konsep negara Melayu Islam Beraja. Kalau kita lihat RTB sendiri berperanan untuk memainkan peranannya untuk mengenalkan digital ini lebih prominent kepada orang ramai. Banyak siaran-siaran radio secara go live ataupun melalui Sokma Indra dan sebagainya. Daripada TV Go boleh diakseskan ke mobile dan juga komputer riba lah. Saya dalam perjalanan ke mana-mana, saya ada peluang untuk melihat apa yang dibuat oleh RTB melalui YouTube dan melalui handphone misalnya, Instagram dan sebagainya. Dengan transformasi dari analog ke digital, ia sekaligus membuktikan kita mampu berdiri dan berdaya saing dengan negara maju dan sedang maju yang lain. Dengan perkembangan yang dicapai oleh RTB, termasuk penggunaan skrin LED bagi produk berita, meletakkan RTB berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan stesen-stesen televisyen lain. Selamat menyambut ulang tahun ke-48 tahun perkhidmatan televisyen Brunei. Sikap hormat menghormati, prihatin dan memiliki semangat kekitaan dalam hidup masyarakat diamalkan oleh ahli Majlis Perundingan Mukim Keriam Daerah Tutong khususnya. Petang tadi, mantan Ahli Majlis Perundingan Mukim Keriam Daerah Tutong mengadakan Majlis Silaturahim Jalinan Kasih Mesra Abadi. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong di Kampung Serambangun, Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong,
Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf rehal kepada 6 buah masjid di bawah Mukim Keriam dan penyampaian derma kepada tabung kebajikan anak-anak yatim daerah Tutong serta penyerahan sumbangan bagi tabung dana pembinaan masjid yang diserahkan kepada Imam Masjid Kampung Keriam. Mantan penuntut-penuntut Pusat Tingkatan 6 PTE Jalan Muara bagi tahun 1975 hingga 1978 petang tadi mengadakan majlis pelancaran membaca Al-Quran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77. Majlis berlangsung di Masjid Duli Raja Isteri Pengira Anak Damit, Jalan Berbatik Kelanas. Majlis pertamanya diadakan sebagai menzahirkan rasa kasih sayang ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Memulakan acara, bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, mantan penuntut PTE berkenaan. Ini disusuli dengan bacaan surah-surah dari surah Al-Baqarah. Program tahunan ini dihadiri oleh 60 orang lepasan penuntut PTE adalah sebagai cetusan wacana taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis Baginda sebagai seorang raja, pemimpin yang tertinggi negara yang prihatin, pemedulian dan berjiwa rakyat. Pertandingan Robotik dan Coding Conquest 2023 diadakan bagi meningkatkan kemahiran revolusi industri keempat dan memupuk inovasi budaya dengan menyediakan platform bagi para pelajar menunjukkan kebolehan dalam robotik dan coding mereka. Pertandingan tersebut diadakan pada Jun lalu dan berakhir hari ini dengan majlis penutupan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Majlis tersebut berlangsung di Universiti Teknologi Brunei UTB. Acara diadakan sempena dengan persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Saiful bin Haji Omar, pemangku Naib Chancellor UTB. Pertandingan Coding Conquest bagi Machine Learning Hackathon dimenangi oleh Muhammad Faiz bin Haji Sufrihan. Bagi IoT Smart Hackathon pula dijuarai oleh Jerry N. Yong N. Chow. Manakala pertandingan robotik dimenangi oleh pasukan Durian. Objektif utama pertandingan untuk menyediakan pelajar dan penggemar dengan pendidikan teknikal yang berkualiti dan pengalaman pembelajaran secara langsung. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB pagi tadi mengadakan acara walkathon di Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar Berakas. Acara dikelolakan oleh Sekolah PGGMB Sungai Akar dan disertai oleh Sekolah-Sekolah PGGMB Cawangan Lambak, Madang dan Kuala Belait. Disertai 500 orang termasuk murid-murid, guru-guru, ibu bapa dan jawatan kuasa tertinggi dan tadbir PGGMB. Antara yang menyertai Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Acara berjalan kaki sejauh 1.5 kilometer. Bersempena dengan ulang tahun perkhidmatan televisyen ke-48 bahagian rancangan TV Radio Televisyen Brunei pagi tadi mengadakan acara walkathon RTB Walk. Acara walkathon bermula dan berakhir di kawasan bangunan Setiausaha Kerajaan Radio Televisyen Brunei, Bandar Seri Begawan. Antara yang menyertainya Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei. Acara bermula dengan sesi pemanasan badan dan diteruskan dengan acara walkathon sejauh 3 km. Selain mengeratkan silaturahim dalam kalangan pegawai dan kekitangan Radio Televisyen Brunei, acara juga bertujuan menghidupkan suasana yang harmoni dengan mengamalkan cara hidup sihat melalui kegiatan riadah. Saingan Liga Super Brunei 2023.
Kota Ranger mengutip 3 mata penuh selepas melakar kemenangan mudah 2-0 mengatasi Rimba Star dalam perlawanan semalam di padang Kompleks Sukan Tutong. Kota Ranger terlebih dahulu berada di depan apabila membuka tirai jaringan pada minit ke-23 menerusi jaringan pembukaan Shun Kamino untuk mendahului kedudukan dengan 1-0. Gol kedua Kota Ranger dijaringkan pada minit ke-62 menerusi Muhammad Nazif Safwan. Saingan kempen Liga Futsal Brunei 2023. Dua perlawanan diadakan semalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah di Berakas. Kasuka Arauda kekalkan rekod tanpa kalah untuk unggul di kedudukan teratas Liga selepas membenam Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei 8-1. Kasuka Arauda jersey merah mendominasi babak pertama permainan apabila menjaringkan 5 gol. Sementara Majlis Sukan ABDB 1 gol, kedudukan Kasuka semakin kukuh apabila menambah 3 lagi gol. Keputusan berakhir Kasuka Arauda 8, Majlis Sukan ABDB 1. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, Kota Ranger berjersey biru putih lakar kemenangan ke atas GGFTISC. Separuh masa pertama, Kota Ranger menjaringkan 3 gol. Pada separuh masa kedua, Kota Ranger menjaringkan 4 gol dan GGFT 1 gol. Keputusan perlawanan Kota Ranger 7, GGFT 1. Bola keranjang Piala UC 1000 sempena sambutan Hari Keputeraan. 8 pasukan mengesahkan tempat kepusingan suku akhir. 2 lagi perlawanan terakhir kumpulan B dan D diadakan semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam perlawanan kumpulan B, Unity mengalahkan Bandar Rockets 89-54. Sementara dalam perlawanan kumpulan D, Tojima Kulap Warrior tewas kepada Tutong Basketball 75-96.